Gegar si jatuh. Berapa lama sana mana? Sampai habis. Alamak, buat apa? Macam bela lah. Macam bela lah. Macam ni lah. Buat gelap. Cahaya tak ambil. Oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi hari ni kuliah maghrib tak ada sebab Uniza ada forum. Jadi kita gantilah untuk memanfaatkan masa waktu maghrib ni supaya tidak menjadi sia-sia. InsyaAllah ta'ala kita akan belajar membaca kitab yang baru, iaitu terbalik iaitu namanya Al-Ihatatu bi ahammi masailil haidhi wan nifasi wal istihadati. Ini salah satu karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Jadi kuliah maghrib tak ada hari ni sebab ada forum, kita gantilah baca kitab. Kita on the way ke Maidan ni. Jadi sebelum kita sampai Maidan, kita baca kitab sikit sebanyak Al-Ihatah bi ahammi masailil haidhi wan nifasi wal istihadah karangan Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Kitab ni sudah tidak dicetak, tapi kita minta izin kepada pihak Syekh untuk kita putus stik dan dia bagi. Jadi kita manfaatkanlah kitab Syekh ni dengan baca di sini, insya-Allah taala. Jadi kitab ini walaupun dia berkisar tentang darah haid, nifas, istihadah seperti mana zahir di atas tajuk dia ni depan kitab, namun kitab ini kita tengok lebih banyak ke arah membincangkan perkara-perkara yang haram apabila haid, apabila nifas, apa yang boleh buat bagi orang istihadah dan sebagainya. Dia tidaklah terang secara detail masalah-masalah haid yang macam kita bahas dalam kitab Izalatul Iltibas. InsyaAllah sebelum kita baca, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Itu qiraat Ibnu Katsir riwayat Qumbul rahimahumallahu ta'ala. Qala al-ihatatu bi ahammi masailil haidhi wan nifasi wal istihadati.
Al-ihatatu tajuk kita, idhafah i'rabnya khabar bagi mubtada mahzuf. Takdirnya hadhihi ihatatu. Hadhihi bermula ini ialah al-ihatatu ila akhirih. Bi ahammi ihatah bi ahammi ta'alu ihatah. Ihatah tu masdar. Ahata yuhitu ihatatan. Mana meliputi. Meliputi bagi ahammi masaili. Ahammi jar majrur wa huwa mudhaf, masaili mudhafun ilaih. Dia panggil idhafat sifat kepada mausuf. Ai dia panggil apa? Masalah-masalah yang amat-amat penting. Idhafat sifat kepada mausuf. Al-haidi, haid mudhaf ilaih. Ataf haid wan nifasi, dan nifas. Ataf lagi wal istihadati. Kalau tengok dalam kitab tajuk dia tu wal istihadah tu dia ada hamzatul qat'i. La'alla as-shawab tidak ada hamzatul qat'i, dia hamzatul wasal. Kerana dia fi'il sudasi, thulathi mazi yang sudasi, istihadha yastahidu istihadatan. Jadi tak ada hamzatul qat'i, dia hanya hamzatul wasal. Karangan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, hafizahullah ta'ala, yang masih hidup lagi. Yang hari tu kena hentam tu lah. Dan kitab ni Masya Allah, dia tebal dia lebih kurang 145 muka surat. Dan ikut senarai kandungan tu dia ada 115 topik. Jadi boleh jadi kita baca 115 majlis lah. Biar satu topik tu satu majlis kalau boleh. Cuma mungkin hari ni tak boleh lah, sebab luang kereta sampai main dia kita tutup lah. Kita baca mukadimah dia. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tu kita tak payah syarah. Namun begitu, kebanyakan ulama akan mensyarahkan basmalah mengikut fan ilmu yang mereka akan ajar. Jadi sekarang ni berkaitan haid nifas, yang kita boleh syarah berkaitan bismillah ialah hukum orang perempuan haid dan nifas membaca bismillah. Begitu juga orang perempuan istihadah, hukum membaca bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kalau orang haid dan nifas itu membaca bismillahirrahmanirrahim, kalau dia niat itu bacaan Al-Quran, maka hukum dia adalah haram. Kalau dia niat itu bacaan Al-Quran, maka hukum dia adalah haram. Kerana haram membaca Al-Quran. Dan bismillahirrahmanirrahim mengikut madhab Asy-Syafi'iyah, dia sebahagian daripada Al-Quran. Jadi bacaan bismillah yang depan tu, bukan bismillah dalam Quran tu. Ada surah yang bismillahirrahmanirrahim dalam Quran. Tak, ni yang kita maksudkan di awal-awal surah. Di dalam madhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ialah ayat yang pertama. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ni pula jika dibaca oleh orang yang istihadah, maka hukum dia tak ada masalah, tidak haram. Kerana kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, al-mustahadatu kadh-dhahirati, orang perempuan yang istihadah itu seperti orang yang suci. Jadi dia tidak ada masalah membaca Quran secara berlafaz. Kemudian orang haid dan nifas ni Quran, okey, sama balik. Minta maaf gangguan. Dia gangguan apa tak tahu. Jadi kata Imam Nawawi, kalau orang yang haid dan orang yang nifas nak membaca Al-Quran, maka boleh dia nak baca Al-Quran, kata Imam Al-Bajuri rahimahullah, tapi secara hamas. Hamas ni makna bertiup angin. Angin, bunyi angin tak berlafaz. Dia panggil tidak berlafaz lagi. Hanya angin saja, tidak keluar lafaz. Tapi kalau bersuara, sekira-kira dia dengar apa yang dia baca, maka itu hukum dia haram. Tapi kalau perempuan istihadah, tidak haram. Itu berkaitan bismillah. Kemudian kata musannif rahimahullah hafizahullah taala, nahmaduhu subhanahu wa taala hamdas syakirina. Memuji oleh kami akan dia, akan Allah. Itu fi'il fa'il maf'ul. Memuji oleh kami akan dia, akan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanah ni dia asas subhanah tu maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf. Takdirnya usabbihu. Jadi sini nusabbihu subhanahu ay subhanallahi. Mensucilah oleh kami akan sebagai sucinya Tuhan itu.
wa ta'ala. Dan tertinggi ia, ya Allah Ta'ala itu. Nahmadu hamdas syakirin. Hamdan maf'ul mutlaq bagi nahmadu. Hasyakirin mudhafun ilaih. Akan sebagai puji orang-orang yang syukur. Puji orang-orang yang syukur. Wa nastaghfiruhu atah pada nahmaduhu. Wa nastaghfiruhu, dan meminta ampunlah oleh kami, maf'ulun bih, akan dia, akan Allah. Istighfaral mudhnibina maf'ul mutlaq. Al mudhnibina mudhafun ilaih. Ini panggil maf'ul mutlaq li bayanin naw'. Maf'ul mutlaq untuk menerangkan jenis. Jenis jenis dia lah. Jadi istighfar apa? Istighfar al-mudhnibin, akan sebagai meminta ampunnya orang-orang yang berdosa. Istighfarul mudhnibin idhafah masdar kepada fa'il. Al-mudhnibin tu jamak bagi jamak mudzakkar salim bagi lafaz mufradnya al-mudhnibu. Al-mudhnibu, al-mudhnibani, al-mudhnibina. Wa nusalli wa nusallimu. Wa nusalli atah lagi. Ataupun kita kata waw istinaf. Wa nusalli, dan berselawatlah oleh kami. Wa nusallimu, dan wa nusallimu, dan memberi salamlah oleh kami. Ala, dia panggil nusalli ala, nusallim ala, ta'alluq tanazu'. Kedua-duanya itu atas ala habibi rabbil alamin, atas kekasih Tuhan sekalian alam. Habibi jar majrur wa huwa mudhaf, rabbi mudhafun ilaih, al alamina mudhafun ilaih. Sayyidina, siapa itu habib? Badal sayyidina, iaitu penghulu kami. Na tu mudhafun ilaih. Siapa penghulu tu? Badal lagi, badal ba'd, badal kul minal kul. Muhammadin, iaitu Muhammad. Wa ala, ataf kepada ala habibi. Ai wa nusalli wa nusallimu ala alihi ali Muhammadin. Dan juga kami berselawat dan juga memberi salam ke atas keluarganya, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, kalau maqam doa kena kepada kullu mu'minin walau 'asiyan. Setiap orang beriman walaupun dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahbihi, ataf pada alihi, dan sahabatnya, sahabat Muhammad. Ma'ruflah sahabat tu orang yang berjumpa live pada zaman Nabi, orang yang beriman pada zaman Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai sahabat. Wa man tabi'ahum, ataf belaka pada alihi, dan orang-orang yang tabi'ahum, yang mengikut ia man hum, akan dia, akan wasahbihi tu, akan sahabat Nabi tu, bi ihsanin, dengan kebaikan. Yakni ihsan di sini, kebaikan tu, ikut dengan kebaikan tu, yakni walaupun dari sudut i'tiqad. Walaupun para ulama akan sebut ihsan sini ikut dari sudut kebaikan atau apa, iaitu meskipun dari sudut i'tiqad. I'tiqad dia betul bertepatan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti mana keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila yaumiddin, sehinggalah ke hari pembalasan. Ila yaumi jar majrur, ad-dini mudhafun ilaih. Sehinggalah ke hari pembalasan. Habis. Amma ba'du. Amma ba'du. Amma ba'du dia asalnya amma ba'dal basmalati wal hamdalati was salati was salami. Tu asal dia Apa buat berlampik Sahah Kau buat dalam ni profil. Itu Kau silap apa Amma ba'du ay amma ba'dal basmalati wal hamdalati was salati was salami. Adapun selepas daripada pujian, selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab fa jawab bagi amma ba'du. Amma ba'du ni dia panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia bercakap. Jadi dia ada muqaddimah. Amma ba'du dia panggil faslul khitab. Benda yang memisahkan antara muqaddimah dan isi yang dia nak cakap. Amma ba'du. Famin ni'amillahi subhanahu wa ta'ala wa taufiqihi an waffaqani ila i'dadi bahthin. Kejap. Betul dah aku baca ni. Astaghfirullahalazim. Tadi tak betul punya. Oh, dia ada mukadimah 2 kali. Kita nak baca mukadimah ni
Oh, dia ada mukadimah 2 kali weh. Kita baca mukadimah kedua lah Mukadimah tabak. Mukadimah ada 2 pula. Oh, mukadimah ada 2. Jadi kita baca hak yang mukadimah at-taba'atul ula lah. Sebab dia lagi ringkas. Ini banyak panjang masalah kot ni. Ataupun lain kali kita baca yang kedua je lah. Kita baca ni pendek sikit. Dia sama je. Tapi cuma dia punya mukadimah tu lagi ringkas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i. Atas semulia-mulia Nabi. Wal mursalina, dan orang yang diutuskan. Orang-orang yang diutuskan, iaitu Rasul. Iaitu siapa dia? Ashrafi itu badal. Sayyidina, iaitu penghulu kami. Badal. Muhammadin, iaitu Muhammad. Abil Qasim Al-Amini, yang amanah. Al-Amin ni salah satu daripada nama Nabi lah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi. Ajma'ina, sekaliannya. Sekaliannya. Situ apa tu? Amma ba'du. Begitu. Jadi lagi pendek. Tak nampak pula tadi. Batu asal macam lain ni. Tadi baca lain, macam lain. Fahadhihi risalatun wajizatun. Maka bermula ini. Ini isim isyarah. Bila isim isyarah, maka dia ada hakikat, ada majas. Kalau lah tuan musannif kita ni, Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala, dia buat kitab dulu, mukadimah kemudian, maka isim isyarah di sini hissi, hakiki. Isim isyarah ni hakikat lah. Memang dia tunjuk ini sungguh lah. Ini sungguh. Tapi kalau dia tu tidak buat kitab lagi, dia hanya buat mukadimah dulu, maka ini di sini isim isyarah majazi. Ini dengan makna al-ma'hud fi dhihn, yang tersimpan, yang termaklum dalam kepala otak dia. Tu hadhihi risalatun khabar. Hadhihi mubtada. Risalatun ialah khabar satu risalah, sifat. Wajizatun, yang ringkas ia risalah itu, fi bayani ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Wajizatun ta'alluq pada fi, ringkas-ringkas pada menerangkan hukum-hukum haid dan nifas dan istihadah. Fi bayani jar majrur, wa huwa mudhaf, ahkami mudhafun ilaih, al-haidhi mudhafun ilaih, wan nifasi ataf al-haidhi, wal istihadati ataf kepada al-haidhi. Jadi bayani ahkami idhafah masdar kepada maf'ul, menerangkan akan hukum-hukum haid dan nifas dan istihadah. Wa ahammi masailiha ataf kepada ahkami, ay fi bayani ahammi masailiha, masailil ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati, dan menerangkan masalah-masalahnya, masalah-masalah hukum-hukum haid, nifas dan istihadah yang paling penting. Idhafah sifat kepada mausuf. Sifat bagi masail al-mukhtalifati, yang berbeza-beza ia masalah itu. Sifat kedua, allati, yang mana masalah itu la tastaghnil mar'atu al-muslimatu an ma'rifatiha ma'rifati allati. La tastaghni itu silah allati, aid dia pada ma'rifatiha ma'rifati allati. Allati yang balik kepada masailiha al-mukhtalifah. La tastaghni, yang tidak dapat berlepas dirilah fa'il, al-mar'atu oleh seorang perempuan, sifat al-muslimatu yang muslim ia, orang Islam lah, orang perempuan yang Islam, an tastaghni ta'lu'an, tidak terlepas an ma'rifatiha, daripada mengetahui akan dia, akan allati, idhafah masdar kepada maf'ul. Lima laha, sebab apa tidak boleh terlepas perempuan ini mengetahui masalah-masalah hukum-hukum haid, nifas dan istihadah ni. Lima laha, kerana barang laha yang baginya, bagi masail mukhtalifah tu, min alaqatin mubasharatin fi sihhatil ibadati wa fasadiha. Jadi ma tu ma mausuliyah, tidak ada silah di sini, maka kita kena takdir silah dia lima laha, ay lima thabata, kerana barang lam ta'liliyah, kerana barang yang telah sabit ia barang laha baginya. Bagi mana? Bagi masailihal mukhtalifah tu. Min, bayan bagi ma. Apa yang ma sabata laha, ataupun laha ni laha lil mar'ah. Sila laha tu
lil mar'atil muslimati. Kerana barang yang telah sabit ia barang bagi perempuan muslimah itu min. Apa barang yang sabit pada perempuan muslimah? Bayan. Min daripada alaqatin mubasyaratin, daripada kaitan yang secara langsung, fi sihhatil ibadati, pada sahihnya ibadatnya, fi sihhati jar majrur wa huwa mudhaf, al ibadati mudhaf ilaih, ataf sihhati wa fasadiha wa fasadil ibadati, dan rosaknya ibadat perempuan tersebut. Jadi dia ada kaitan dengan sah dan rosaknya ibadat perempuan tu. Maka bila melibatkan sah dan batal ni, kata ulama usul fiqh, dia termasuk dalam hukum wad'i, hukum taklifi wad'i. Hukum wad'i lah, hukum wad'i. Dia bukan hukum taklifi, silap. Hukum wad'i. Hukum dalam syarak kan ada dua. Hukum taklifi, hukum wad'i. Hukum taklifi maksud dia harus, haram, wajib, sunat, makruh. Itu hukum taklifi dalam usul fiqh. Kemudian kalau hukum wad'i, syarat, syarat, mani', sebab, sah, batal. 5 tu. Jadi antara sah dan batal tu hukum wad'i, maka dia ada kaitan dengan perempuan. Maka wajiblah perempuan tu belajar, kerana dia itu membabitkan sah batal, yang mana kalau kata batal dia tak buat, seolah-olah dia tak buat, walaupun dia buat kalau batal. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna babal haidi, bahwasanya bab haid itu, baba isim anna, al haidi mudhafu ilaih, itu min ay sabitun, taqdi anna, khabar anna, sabit ia min ghawamidil abwabi, daripada bab-bab yang rumit. Ghawamidil abwabi idhafat sifat kepada mausuf, ay al abwabil ghamidati, tu asal dia. Daripada bab-bab yang rumit. Kalau orang utara sebut rumit, memang ambil bahasa Arab lah, ghawamid. Al-fiqhiyati, sifat al-abwab ay al-mansubati ilal fiqhi, yang dinisbahkan akan bab itu kepada fiqh. Kepada apa? Kepada fiqh. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Memang masalah yang rumit, tapi kalau belajar tak rumit lah. La siyama, especially, tu kalau terjemah dia lah, especially ma yata'allaqu bil mutahayyirati, barang yang bersangkut paut ia barang bersangkut paut bil mutahayyirati, dengan perempuan mutahayyirah. Mutahayyirah ni adalah perbahasan berkaitan dengan perempuan yang datang darah lebih daripada 15 hari 15 malam. Kemudian dia itu ghairu mumayyizah, dia tidak dapat membezakan warna darah, ataupun dia dapat membezakan warna darah tetapi tidak cukup syarat-syarat tamyiz, maka dia dikategorikan seolah-olah hukum orang perempuan yang ghairu mumayyizah, yang tidak dapat membezakan warna darah, ataupun kita kata dia hanya keluar darah dengan satu sifat, ataupun dia ada keluar lebih daripada satu sifat namun tidak cukup syarat-syarat tamyiz, maka orang tersebut ghairu mumayyizah. Maka dia perlu kembali kepada adat dia dari sudut qadar dan waktu. Tiba-tiba dia pun terlupa juga qadar dan waktu dia, ataupun salah satu daripada qadar dan waktu, dia sebut sebagai mutahayyirah. Kalau lupa semua, waktu lupa, qadar lupa, maka dia panggil mutahayyirah mutlaqah. Kalau dia itu lupa separuh, contohnya waktu lupa, qadar tak lupa, ataupun qadar lupa, waktu tak lupa, dia panggil mutahayyirah muqayyadah. Jadi mutahayyirah ni dia sendiri pening. Perempuan yang pening, allati, yang mana hayyarat, yang memeningkan ia allati. Yang mana perempuan mutahayyirah ni memeningkan akan fuhulal ulama'i. Jaga-jaga terjemah tu. Fuhula ni bukan maksud zakar. Fuhula ni ada makna dua. Pertamanya zakar kuda. Yang kedua zakar lelaki. Dua-dua tak tepat kalau terjemah sini. Fuhul maknanya kebijaksanaan, kelebihan, al-mufaddalah, kelebihan ulama. Mana kehebatan ulama ni menjadi pening juga, memeningkan juga. Dengan akal fikiran ulama yang cerdas tu, perempuan ni dapat memeningkan juga ulama tu, sebab dia tu kategori mutahayyirah. Lepas tu ada dua panggilan, mutahayyirah dengan muhayyirah. Mutahayyirah perempuan tu pening, muhayyirah dia memeningkan orang. Orang di sini ialah
ulama. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, fi sya'niha fi sya'nil mar'ati, ataupun fi sya'niha fi sya'ni allati, ataupun fi sya'nil mutahayyirati, memeningkan ulama, kebijaksanaan ulama itu pada keadaannya, keadaan perempuan tadi yang mutahayyirah. Itu lagi pening, dia kata. La siyama, especially hak tu lagi payah, dia kata. Walihadha, dan kerana inilah, walihadha kauni babil haidhi min ghawamidil abwab tu. Dan kerana inilah, kerana bab haid ini daripada ilmu-ilmu fiqh yang rumit, i'tana bihi, maka mengambil penting, mengambil berat ia, bihi dengan dia, dengan babal haid itu, oleh fa'il al-muhaqqiquna, oleh puak-puak ulama yang tahqiq ilmu dia, minal fuqaha'i, daripada ulama-ulama fiqh. Wa afradu, dan mengasingkan ia, muhaqqiqun, mengasingkan ia lahu, baginya, bagi babil haid, bita'lifi, dengan penulisan. Makna dia tulis kitab lain, asing, tak bercampur dengan kitab fiqh yang lain. Dia ada yang tulis asing. Contoh kitab ni lah, kitab Izalatul Iltibas, Al-Ibanah wal Ifadah, kitab Risalatul Mahid. Dia tulis kitab lain untuk menjelaskan hukum hakam haid ini. Maka kita pun dah sampai dah di medan ni. Jadi setakat itu dulu untuk kelas kita. Bila-bila masa kita free, kita buat pula live, insya-Allah taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Kita sama-sama belajar. Kita pun saja baca kitab ni untuk belajar baca kitab ni, bukannya reti apa, saja baca je. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.